di seluruh negeri Kelantan. Cuba cek di Malaysia, YouTube suara, tengok masuk tak sama-sama suara. dengan kita pada pagi ni. Okay, terima kasih. Pertama saya bagi pihak urus dia iaitu SSTP, JPN Kelantan dan USDP saya bagi 4. Ya papaga bagi YouTube tu. Mengucapkan berbanyak terima kasih Kak ni. kepada Ustaz Cik Abdul Rahman kerana sudi menerima jemputan kami untuk bersama-sama berkongsi ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam penggunaan perisian yang terdapat dalam Kelantan 5 JPM. Okey, tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada rakan guru yang ada bersama kita pada Alhamdulillah. Sebelum kita menjemput Ustaz Cik Abdul Rahman untuk beraksi di ruang maya ini, izinkan saya kongsi sedikit objektif program kita pada pagi ini. Yang pertama, program ini bertujuan untuk melahirkan guru yang berupaya dan mampu menggunakan kota delima dalam yang keduanya memberikan pendedahan asas kepada aplikasi yang terdapat dalam Kelantan delima dan yang ketiganya sebagai menyediakan yang kita teruskan kepada majlis teruskan kepada Cik Abdul.
Okay. Okey, untuk moderator pada sesi pada pagi ini, saya Ariana dari SPP dan Cikgu Ahmad Masih bin Zaman dari SK Perbankan untuk sesi kita pada pagi ini. Hot set. Hot set. Okey, tanpa membuang masa lagi, dijemput tetamu jemputan kita ke skrin maya untuk memperkenalkan diri, dan saya serahkan Bengke untuk sesi perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dengan tajuk yang menarik, kuisis. Dengan ini dipersilakan Ustaz Cik Abdul Rahman, Cik Harun, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat rakan-rakan guru. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Nurliana binti Yaakob, perangkap moderator kita pada pagi ini. Yang dihormati para pegawai JPN Negeri Kelantan, para pegawai PD Tumpat selaku tuan rumah untuk bengkel kita pada hari ini, serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru yang lain tentang salah satu aplikasi yang terdapat dalam portal Delima, iaitu aplikasi Quizizz. Sebenarnya saya bukanlah orang yang layak untuk bercerita tentang aplikasi Quizizz ini, memandangkan saya bukanlah pakar dalam aplikasi ini sebenarnya. Di luar sana masih ramai pakar-pakar yang mahir dalam aplikasi Quizizz ini. Dan kalau tidak silap saya, ada dalam 10 orang di Malaysia ni yang mendapat gelaran Master Trainer Quizizz. Okay. Namun begitu, bagi menggalas kepercayaan yang diberikan oleh pihak penganjur, saya cubalah untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu setakat mana yang saya tahu, insya-Allah. Okey, cikgu tengok dekat, saya cuba present untuk present screen ni ya. Okey cikgu, sebelum saya meneruskan perkongsian tentang Quizizz ini, saya nak minta cikgu untuk join slide yang saya sediakan ini. Untuk makluman cikgu-cikgu, slide ni saya menggunakan salah satu kemudahan yang ada dalam aplikasi Quizizz lah. Kalau sebelum ni mungkin cikgu-cikgu ingat, Quizizz ini hanya untuk buat soalan sahaja. Sebenarnya ada juga kelebihan lain yang mana kita boleh guna aplikasi Quizizz untuk buat
presentation atau buat tulis nota bahan pengajaran yang mana boleh kita bagi kepada murid-murid kita. Okey cikgu, saya bagi link ni, cikgu boleh klik ni dan masuk dalam slide yang saya sediakan ini. Mungkin cikgu-cikgu Rustia boleh edarkan link ke YouTube bagi mereka, bagi beri peluang kepada cikgu yang dalam YouTube tu untuk join sama. Ataupun cikgu boleh pergi ke web joinmyquiz.com ni dan masukkan nombor kod ni sama, boleh juga. Sama ada guna link ataupun cikgu guna kod ni untuk join slide yang saya present hari ni. Okey, dah 5 orang ni. Ni jenis apa pakar ni cepat masuk ni. Okey, 21, 23, bagus. Mungkin dah biasa buat, dah biasa guna aplikasi quiz ni. Rakan-rakan cikgu yang ada dalam YouTube boleh masuk, setakat mana yang muat lah. Sekarang saya gunakan akaun yang super. Kalau akaun super dia boleh ada penyertaan untuk 500 orang. Kalau akaun personal, akaun yang basic hanya 100 orang saja yang boleh turut serta. Okey, kita tunggu kejap lagi. Setakat mana yang boleh masuk. Okey, dah cukup 500, dah penuh cikgu. Okey, yang tak dapat masuk saya minta maaf ya dah. Okey, kita start dulu presentation. Okey, untuk bengkel hari ini saya gunakan 2 konsep. Yang pertama saya buat teori dulu. Cikgu-cikgu tonton slide saya. Agar ni kita buat kita lalu, walaupun cikgu tak faham tu tak ada masalah. Yang kedua kita buat praktikal. Masa praktikal kita cuba bina soalan dan hantar soalan. Okey, sebelum saya nak buat bancian sikit. Berapa ramai kalangan kita ni yang pernah menggunakan quizzes? Cikgu boleh jawab cikgu. $30 saat untuk jawab kali selidik ni. Ramai yang pernah guna ni. Okey, times out anda ya. Tak ada tambah tempoh untuk jawab soalan. Okey, 445 orang yang sempat jawab bancian penggunaan kuis ni. Yang mana kalau kita boleh lihat ni 166 orang ni dah main dah selalu guna, selalu buat soalan. 198 ni yang pernah guna bagi soalan buat yang pernah guna soalan yang sedia ada saja. Dan yang 82 orang ni
tidak pernah guna aplikasi Quizzes. Okey. Okey, objektif kita hari ini yang pertama untuk dapat mengetahui apa itu Quizzes dan fungsi Quizzes. Yang kedua, dapat mengetahui cara untuk membuka akaun dan login Quizzes. Yang ketiga, dapat mengetahui cara membina soalan dan bahan nota pengajaran. Yang keempat, dapat mengetahui cara untuk menghantar tugasan kepada murid. Dan yang kelima, dapat mengetahui cara untuk melihat report tugasan murid. Okey. Ini saya cepat ya, untuk slide saya cepat, nanti praktikal baru kita slow sikit. Apa itu Quizzes? Quizzes adalah salah satu platform pembelajaran yang berasaskan permainan game yang mana guru-guru boleh mengadakan pembelajaran serta membuat penilaian formatif secara atas talian. Fungsi Quizzes. Yang pertama untuk membina soalan, yang kedua memberi latihan kepada murid, yang ketiga membuat ujian secara online, dan yang keempatnya melaksanakan pengajaran secara online. Okey, kita tengok ciri-ciri penting yang ada pada Quizzes. Yang pertama, soalan muncul di skrin setiap pelajar sehingga mereka dapat menjawab soalan dengan kecepatan mereka sendiri dan menyemak jawapan mereka di akhir. Yang kedua, Quizzes ini boleh dimainkan oleh pelajar menggunakan apa jenis peranti dengan penyemak imbas termasuk PC, komputer riba, tablet dan telefon pintar. Yang ketiga, terdapat beribu-ribu kuis yang dibina oleh guru seluruh negara setiap hari. Guru-guru boleh menyalin dan menggunakan soalan yang telah sedia ada. Keempat, seterusnya guru-guru boleh melihat laporan terperinci untuk setiap kuis yang telah dijalankan. Guru-guru juga boleh memuat turun laporan sebagai spreadsheet Excel. Guru-guru mempunyai banyak pilihan untuk menyesuaikan sesi kuis mereka untuk menukar tahap persaingan, kepetasan dan faktor lain. Guru-guru boleh memantau dan mengawal murid bagi memastikan murid tidak tercicir dalam setiap isi kandungan yang ingin disampaikan. Yang last ni macam saya guna sekarang ni, yang mana dalam slide ni, akhir slide ni kita akan adakan soalan. Jadi untuk sampai soalan ni cikgu perlu pergi satu slide baru cikgu boleh jawab soalan. Yang ni boleh cikgu praktis dengan anak murid cikgu lah. Biasanya kalau kita sebelum ni, untuk nota kita bagi link lain. Untuk YouTube kita bagi link lain. Untuk soalan kita bagi link lain. Setengah anak murid kita tu dia cerdik sikit. Dia tak tengok nota, dia tengok YouTube, dia terus jawab soalan kuis. Jadi bila murid-murid buat gitu, ada berlaku keciciran pada murid tu dalam memahami isi-isi kandungan. Okey, sebenarnya aplikasi kuis ini merupakan aplikasi yang tidak sepenuhnya percuma. Terdapat dua kategori akaun Quizzes, iaitu Quizzes Super berbayar dan Quizzes Basic percuma. Untuk kita yang kita sekarang kita guna ni, biasanya kita dapat Quizzes Basic lah. Quizzes Basic. Untuk Quizzes Super ni, dia berbayar, kata silap saya, satu bulan tu dia dikenakan charge $2 tak silap saya. Setahun, 12 darab dengan 12, 24 dolar. $24 darab lah dengan berapa ringgit sekarang ni kita kena bayar. Okey. Quizzes Super vs Quizzes Basic. Tengok apa perbezaan antara Quizzes Super dan Quizzes Basic. Ada 3 perbezaan, ada beberapa perbezaan yang ada pada Quizzes Super dan Quizzes Basic ni. Pertamanya pada had maksimum penyertaan. Kalau Quizzes Super, maksimum penyertaan adalah 500. Bagaimana yang cikgu-cikgu masuk dalam slide sekarang ni, 500 orang. Tapi kalau Quizzes Basic hanya 100 orang sahaja. Maknanya, kalau cikgu bagi tugasan murid tu, soalan kepada murid, hanya 100 orang murid sahaja yang boleh jawab soalan tu. Satu-satu tugasan. Ataupun satu murid tu dia jawab 3 kali, 4 kali atau 5 kali soalan yang sama. Maka 3 kali, 4 kali, 5 kali itu juga dikira sebagai penyertaan juga. Okey, tarikh duit date untuk satu kuis yang ditugaskan, maknanya kalau kuis basic, cikgu-cikgu hanya boleh bagi tugasan dalam tempoh 2 minggu saja. Kalau kuis super, tiada had limit untuk cikgu-cikgu bagi tugasan. Maknanya murid-murid boleh jawab
jawab dalam tempoh yang lama. Kalau kuis basic ni murid-murid hanya boleh jawab soalan kuis dalam tempoh 2 minggu sahaja. Okey, penggunaan beberapa tool ni maknanya seperti upload video, audio, tukar tema dalam slide tu, hanya tu semua hanya Quizzes super sahaja. Dalam slide nanti dia ada design untuk cikgu-cikgu upload video daripada YouTube ataupun audio. Yang tu kalau pengguna Quizzes basic dia tak boleh nak upload. Cikgu kena beli untuk Quizzes super baru cikgu boleh masukkan YouTube ataupun audio. Okey. Quizzes boleh diakses melalui 3 cara. Yang satu, melalui browser yang ada pada laptop, komputer atau seumpamanya. Yang kedua, melalui melalui browser pada telefon atau tablet. Yang ketiga, melalui apps Android ataupun iOS dan seumpamanya. Maka tiga-tiga cara cikgu boleh login ke dalam Quizzes, dalam aplikasi Quizzes. Untuk cikgu-cikgu masuk ke, kalau sekiranya cikgu menggunakan aplikasi secara apps dalam Android, cikgu hanya boleh jawab soalan sahaja. Preview, play game dan jawab soalan sahaja. Untuk edit soalan, untuk buat soalan, untuk bagi tugasan, tak boleh dalam apps Android. Cikgu perlu masuk dalam web browser, sama ada dalam telefon ataupun dalam laptop sendiri. Di telefon kita boleh dua cara. Pertama melalui browser, yang kedua melalui apps. Untuk melalui apps ni tak boleh untuk edit soalan, tak boleh hantar soalan, tak boleh hantar tugasan. Ia hanyalah untuk jawab soalan sahaja. Okey. Okey, langkah yang pertama untuk sign up login Quizzes. Cikgu boleh sign up login Quizzes melalui dua cara lah. Pertama melalui portal Delima, yang kedua melalui carian di web browser. Okey, sekarang kita memperkenalkan aplikasi portal Delima. Dalam portal Delima maka kita masuk melalui portal Delima lah. Okey, ni contoh muka depan untuk Delima lah, untuk masuk login portal Delima. Cikgu klik nombor 5 ni. Klik nombor 5 aplikasi. Okey. Pilih klik nombor 6 Quizzes. Ini saya cepat sikit cikgu. Nanti praktikal baru kita slow sikit. Okey, kalau cikgu tak pernah masuk dalam Quizzes, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okey. Jadi cikgu boleh klik sign up ataupun get started. Okey, pilih untuk login dengan klik continue with Google. Pilih email MOE Delima. Mungkin kalau cikgu-cikgu yang ada banyak email, dia akan keluarlah banyak email dalam bawah tu. Jadi cikgu boleh klik mana-mana email Delima, ataupun kalau email Delima tak keluar dalam tu, cikgu boleh klik use another account. Klik tambah account situ. Okay, seterusnya bila cikgu klik email Delima, dia perlukan cikgu masukkan password email Delima. Okay, cikgu klik at a school. Ini untuk pengguna yang baru masuk dalam quiz cikgu dah. Okay, pilih teacher. Okay, ini paparan yang keluar selepas login bagi guru-guru yang baru berkenalan dengan Quizzes. Okay. Okey, seterusnya untuk proses membina soalan. Untuk membina soalan, cikgu terdapat 3 cara untuk membina soalan. Yang pertama, salin dan edit soalan yang sedia ada. Yang kedua, buat atau create soalan yang baru 100%. Yang ketiga, cikgu gabung antara nombor 1 dan nombor 2. Separuh cikgu bina baru, cikgu buat yang baru soalan. Separuh lagi cikgu ambil daripada yang dah sedia ada, yang cikgu yang dah buat. Untuk import soalan yang sedia ada, cikgu boleh guna fungsi teleport question tu. Okey, cara salin dan edit soalan yang sedia ada. Pilih mana-mana petak carian dalam petak merah tu untuk membuat carian kuis yang sedia ada. Okey, selepas cikgu buat carian akan keluar keputusan lah. Dalam seperti mana dalam bulatan nombor 1 tu, nombor 2 tu
paparan yang keluar, soalan-soalan, kandungan soalan yang akan keluar. Jadi kalau cikgu minat mana-mana soalan, cikgu double klik saja dekat bulatan yang warna merah tu. Okey, ni contoh soalan yang cikgu dah double klik untuk pilih soalan tu. Okey, dalam ni cikgu boleh buat beberapa perkara. Yang pertama, cikgu boleh tambah soalan lain. Contohnya yang cikgu salin tu ada 5 soalan, ada 10 soalan. Cikgu nak tambah lagi soalan. Maka cikgu boleh klik new question. Okey, yang kedua, cikgu boleh delete soalan tu. Contoh cikgu tak berkenan dengan soalan tu, cikgu nak delete, boleh delete. Yang ketiga, cikgu nak edit soalan tu. Contohnya soalan tu ada beberapa perkataan yang salah ke, cikgu nak edit balik ke, maka boleh klik edit nombor 3. Dan keempat, cikgu boleh tukar tajuk. Nak buat tajuk sendiri, boleh. Okey, sekiranya dah siap semua, cikgu boleh klik publish nombor 5, publish. Okey, mudah saja cikgu untuk buat soalan. Okey, ini seterusnya untuk soalan sudah jadi hak milik kita, sudah siap untuk dihantar kepada murid. Untuk salin mudah saja. Yang kedua, cara untuk create soalan baru. Okey, cikgu klik dekat create. Yang kedua, pilih quiz. Okey, cikgu type nama quiz yang ingin dibina. Yang kedua, pilih subjek yang berkaitan yang kita nak ajar lah. Kemudian klik next. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Jadi cikgu boleh pilih lah sama ada yang cikgu nak guna yang pertama, cikgu nak import soalan sedia daripada yang orang lain, cikgu lain. Yang kedua, cikgu nak create soalan baru. Sekiranya cikgu mahu buat soalan baru, cikgu boleh pilih betul-betul soalan yang disediakan lah. Nak soalan betul multiple choice ke, checkbox ke, fill in the blank ke, full ke, ataupun open-ended. Ataupun cikgu boleh juga import soalan melalui spreadsheet. Kalau cikgu nak import soalan melalui spreadsheet, cikgu perlu muat turun dulu template dia yang sediakan. Dia ada template yang sediakan, cikgu muat turun, cikgu edit soalan-soalan yang cikgu nak tu, kemudian cikgu upload balik. Dan lepas ni saya tunjuk cara ini. Yang keempatnya, add quiz image. Cikgu nak tukar image, cikgu nak masukkan image-image yang berkaitan tentang subjek cikgu ajar tu. Okey, ini contoh penggunaan soalan jenis multiple choice. Ini kalau cikgu-cikgu yang dah biasa dengan Google Form, tak ralat lah, mudah saja. Jadi untuk jenis multiple choice ni, cikgu perlu pilih, cikgu perlu tick mana-mana salah satu jawapan yang dipilih. Okey, untuk bahagian tepi kanan tu merupakan paparan yang akan keluar dalam tablet gadget murid lah. Contoh preview dia. Okey, contoh soalan checkbox. Soalan checkbox ni kalau ada jawapan yang lebih daripada satu lah. Okey, contoh soalan fill in the blank, isi tempat kosong. Untuk isi tempat kosong ni, dia ada limit untuk 160 perkataan saja, 160 aksara. 160 aksara. Okey. Okey, ini contoh soalan berbentuk full ataupun undian. Soalan jenis full dianggap semua betul dan tidak diberi markah. Okey, contoh soalan open-ended. Jawapan tidak melebihi 800 aksara, tidak diberi markah dan dianggap betul. Untuk maklumat cikgu, setiap soalan ni dia ada masa dia. Maksudnya minimum masa yang boleh cikgu letakkan adalah minimum masa yang boleh letakkan ialah 5 saat. Paling maksimum 15 minit. Okay? Minimum 5 saat, maksimum 15 minit untuk murid-murid jawab soalan-soalan yang cikgu sediakan. Setiap satu soalan tu cikgu setting sama ada nak antara 5 saat sehingga 15 minit. Kalau cikgu tak tetapkan, dia akan default kepada 30 saat. Okey. Okey, ini gambaran selepas siap soalan yang pertama. Okey, untuk menambah soalan yang kedua, dan sebenarnya boleh pilih sama ada untuk klik mana-mana dalam bulatan merah itu. Ada 3 bulatan merah, jadi cikgu boleh klik mana-mana untuk tambah soalan. Okey. Ini
Cara untuk tambah soalan melalui teleport question. Okey, yang pertama cikgu klik dekat butang teleport question tu. Yang kedua, bahagian search akan automatik mencari soalan-soalan yang sesuai berdasarkan tajuk yang kita tulis di peringkat awal. Contoh cikgu tulis tajuk perpulahan. Maka dekat petak nombor 2, dekat bulatan warna merah tu, bulatan merah nombor 2 tu, automatik dia akan cari tajuk. Ustaz Meh? Ya. Sekejap interact sikit. Ya. Boleh tak Ustaz kurangkan sikit tempo kelajuan tu? Okey, laju. Saya minta maaf. Ramai, saya nak ikut tadi. Laju sangat. Tapi saya dah beritahu tadi sebab slide ni saya nak cepatkan, nanti praktikal baru saya slow sikit. Saya nak habiskan slide. Okey, jangan laju sangat. Kita baca semua ni. Okey, terima kasih. Tak apa. Okey, saya cepatkan juga sebab slide ni ada dalam 70-80 slide semua. Saya cepatkan, nanti takut jadi boring ya dengar, jadi saya cepatkan. Dan di praktikal nanti saya sediakan balik. Okey. Kalau cikgu ada soalan-soalan apa cikgu boleh tanya, nanti Urusti akan bagi soalan kepada saya lah. Okey, saya ulang balik untuk cikgu tambah question melalui teleport question tu. Cikgu boleh klik dekat bulatan yang nombor 1 tu. Kemudian nombor 2 tu dia akan keluar paparan. Dekat bulatan nombor 2 tu dia akan keluar tajuk yang kita pilih, tajuk yang kita isi masa mula-mula nak bina soalan tu. Contohnya kita isi tajuk perpulahan. Maka dekat bulatan warna merah nombor 2 tu dia akan keluar berkaitan dengan perpulahan lah. Okey, nombor 3 tu akan keluar senarai semua soalan yang berkaitan tentang perpulahan. Okey. Yang nombor 4 tu adalah untuk cikgu add soalan-soalan yang mana-mana cikgu berkenan. Okey. Cara untuk membina atau tambah soalan melalui spreadsheet, cikgu boleh klik pada import from spreadsheet bagaimana dalam bulatan warna merah tu. Okey. Nombor 1 tu, bila cikgu klik import from spreadsheet tu, dia akan keluar pop-up. Maka cikgu klik yang nombor 1 tu, download template. Download template. Nombor 1 untuk download template, yang kedua untuk cikgu muat naik balik template yang cikgu telah isi. Ini contoh template yang cikgu telah muat turun lah. Dia akan keluar sebelah kiri, bawah sebelah kiri itu template yang telah dimuat muat turun, maka cikgu klik open saja. Okay, ini contoh template yang cikgu muat turun. Soalan-soalan contoh pun dia dah ada, maka cikgu perlu edit saja. Question tag untuk kolom pertama, question tag, petak pertama tu untuk petak soalan. Question type, jenis soalan yang cikgu nak bina, sama ada multiple choice ke, checkbox ke atau fill in the blank, cikgu boleh pilih. Yang ni cikgu scroll down saja. Dia tak perlu type. Option 1, option 2, option 3, option 4, option 5 ni jawapan-jawapan pilihan yang cikgu perlu isilah. Okey, kalau checkbox, cikgu boleh tulis 3 sehingga 5 jawapan saja. Untuk aplikasi quizzes ni hanya diberi 5 pilihan jawapan saja, tak lebih dari itu. Fill in the blank, cikgu boleh tulislah berapa jawapan pilihan tu. Open-ended, open, okey, itu contoh semua. Correction yang kolom H, cikgu perlu letakkan nombor-nombor di mana jawapan yang betul tu terletak. Contohnya tadi ditanya which of this is the largest planet in the solar system. Mana cikgu pun letak nombor 4. 4 tu adalah jawapan yang betul bagi soalan tu. Okey, kalau cikgu nak time in second tu, petak yang kolom yang I tu adalah masa yang perlu cikgu tetapkan untuk murid jawab soalan tu. Macam yang tadi saya beritahu tadi, masa untuk setiap soalan tu antara 5 saat sehingga 15 minit.
Jadi cikgu boleh letaklah masa berapa minit untuk berapa saat untuk cikgu, untuk murid-murid jawab soalan. Kalau cikgu tak letak pun tak ada masalah, dia akan jadi default kepada 30 saat. Okey, untuk petak yang akhir, kolom tak akhir ialah image link. Kalau cikgu nak masukkan gambar, cikgu perlu letakkan email link tu. Nanti cara nak copy link image tu cikgu perlu saya akan tunjuk ajar nanti masa praktikal nanti. Okey. Ada soalan setakat ni? Moderator tak ada kan? Okey, kita teruskan. Okey, ni soalan yang telah, contoh soalan yang kita telah siap bina, maka cikgu boleh klik publish saja. Okey, selepas siap tambah soalan maka boleh klik finish editing dan klik publish. Okey, paparan kuis yang telah siap untuk dihantar kepada murid. Maka bila keluar macam ni, maka soalan tu maknanya soalan tu dah siap, maka cikgu boleh bagilah kepada murid. Nanti untuk hantar kuis ni saya akan tunjukkan masa praktikal nanti. Okey, cara untuk membina nota ataupun isi kandungan dalam kuis. Contoh yang saya guna sekarang ni ialah nota ataupun isi kandungan dalam kuis ni. Okey, cikgu klik dekat create, pilih lesson. Okey, langkah-langkah sama, lebih kurang macam kita nak buat soalan juga. Cikgu isikan tajuk yang aku nak ajar tu, kemudian pilih subjek, cikgu tekan next. Okey, ni dia untuk slide yang pertama, slide intro. Slide intro ni dia kekal, dia tak boleh edit. Cuma cikgu boleh edit paparan sahaja. Yang nombor 1 tu kolom bulatan yang kaitan dengan tajuk. Cikgu boleh edit balik tajuk. Masa masuk nak bina soalan tadi, awal tak bina nota tadi, awal tadi dah tulis dah tajuk dia. Kemudian cikgu tak puas hati, cikgu nak edit balik. Cikgu boleh klik dekat nombor 1 tu. Yang kedua, font. Bulatan yang kedua tu font untuk tukar bentuk tulisan atau untuk tukar bentuk tulisan. Yang ni hanya untuk guna quizzes super saja. Kalau cikgu guna quizzes basic, cikgu tak boleh nak edit font tu. Mana satu bentuk sajalah tulisan tu macam paparan sekarang ni, paparan untuk pengguna basic. Tulisan yang saya guna sekarang ni ialah tulisan basic lah. Tulisan yang bagi pengguna quizzes basic. Yang ketiga, title tukar size title. Semua tukar size semua duduk kat atas, kat tool atas ni. Body tukar size form body, yang keempat untuk tukar size body, yang kelima untuk tukar tema. Kalau pengguna basic, tema dia hanya hitam saja, hitam putih saja. Okey, kalau pengguna quizzes super, dia ada beberapa pilihan tema lah. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang background bergerak-gerak, ada yang background pemandangan. Itu cikgu boleh guna kerana cikgu menggunakan akaun quizzes super. Okey, yang nombor 6 tu petak untuk masukkan tulisan title. Yang ketujuh, petak untuk masukkan tulisan body. Yang ke-8, petak untuk masukkan gambar. Yang ke-9 tu untuk cikgu edit paparan gambar tu, sama ada nak kecil ke nak besar ke, cikgu boleh klik paparan tu. Okey, yang ke-10 yang sebelah kiri bawah tu adalah untuk tambah slide yang ke seterusnya. Okey, bila cikgu klik add slide tu, maka dia akan beri beberapa pilihan design lah yang cikgu nak. Sama ada web content, title, subtitle, title, bullets, ataupun YouTube video, audio clip, image, media, WeChat, ataupun cikgu nak masuk soalan dalam slide tu pun boleh juga. Tapi tidak semua slide tu cikgu boleh guna. Okey, design YouTube ataupun video dan audio clip hanya untuk pengguna quiz super sahaja. Okey. Okey, maaf Ustaz ada soalan daripada sahabat kita. Dia bertanya, kalau bagi quizzes guna link ke grup WhatsApp, bagaimana nak tahu markah murid ya?
Untuk report nanti saya tunjuk sebelah ni. Nanti saya sentuh buat report. Sekarang sampai di bahagian report. Okey. Nanti saya jawab dalam bab report nanti. Okey. Terima kasih. Bila cikgu dah siap bina soalan, bina nota tu, cikgu boleh klik publish. Okey, akan keluar pop-up. Sekiranya ada maklumat yang tak cukup lagi, dia akan keluar pop-up, maka cikgu perlu lengkapkan dan tekan balik publish tu. Okey, ni paparan nota yang telah siap. Maka cikgu boleh hantar. Untuk hantaran yang saya tunjuk lepas ni. Okey, cara untuk menghantar tugasan kepada murid. Okey, ada 3 cara untuk cikgu menghantar tugasan kepada murid. Yang pertama, cikgu buat secara live dengan memberi link soalan dan nombor kod macam yang saya guna sekarang ni. Macam cikgu ada dalam slide sekarang ni. Itu cara live. Cikgu klik link yang saya beri ataupun cikgu pergi ke web joinmyquiz.com dan masukkan nombor kod. Itu secara live. Yang kedua, guru akan assign homework dan dapatkan link dalam tu dan cikgu boleh masukkan bagi dalam grup WhatsApp lah ataupun cikgu boleh masukkan dalam grup kelas, Google Classroom ataupun dalam Canvas dan sebagainya. Untuk kalau untuk start untuk live tu live quiz tu, murid menjawab soalan secara serentak, secara serentak dan secara langsung. Maknanya kalau cikgu dah tutup kuis tu tak boleh buka lah. Okey. Ustaz, interaksi sikit lagi ya. Ada soalan dari penonton. Dia tanya tadi cakap ada kuis super kan? Jadi dia tanya kuis super ni kena bayar berapa tu? $2 untuk 1 bulan, 1 tahun tu $24. Cikgu kira lah dalam nak tukar kepada ringgit Malaysia tu berapa. Okey. Saya ingat. Okey, untuk kalau cikgu nak assign homework, maka cikgu murid boleh jawab soalan bila-bila masa dalam tempoh yang ditetapkan lah. Kalau cikgu guna basic, account basic hanya dalam tempoh 2 minggu. Kalau guna account super, dia tidak ada hak limit. Setahun pun boleh jawab soalan tu. Okey. Nombor 3 ni katakanlah anak murid cikgu tak ada telefon. Okey. Kalau tak ada telefon, cikgu boleh print soalan yang cikgu guna tu dan beri secara bercetak. Okey, ini contoh soalan yang kita boleh print. Bila kita klik gambar print tu, dia akan keluar macam ni. Okey. Dalam petak merah tu, cikgu boleh setting lah macam nak form sama mana, nak soalan tu sama ada soalan tu shuffle ataupun soalan tu straight ke, boleh macam-macam. Cikgu print out saja, bagi kepada murid secara bercetak. Okey, minta maaf Ustaz Meh. Ya. Kita ni nampak paparan untuk di YouTube ni, kita nak setting sikit, kurang jelas. Okey. Kita buat setting tetapan di YouTube sekejap terima kasih kepada semua penonton yang masih lagi menyertai sesi kita pada pagi ini. Okey, sekejap tunggu tetapan YouTube. Okey, slide tak masuk lagi. Sekejap Okey, slide tak keluar lagi Ustaz. Okey. Ustaz, okey. Tak keluar. Okey, sekejap Okey, untuk tetapan di YouTube, di sini saya terangkan sedikit tentang teknikal, iaitu untuk tetapan di YouTube untuk memberi paparan yang lebih jelas kepada penonton dan guru-guru di luar sana untuk setting kualiti gambar di telefon. Okey. Yang pertama untuk setting bagi kualiti gambar di telefon, cikgu boleh sentuh skrin yang ada 3 titik tu. Okey.
Dan pilih kualiti 720 seperti di skrin untuk tetapan di setting di telefon. Okey, boleh? Kemudian untuk setting kualiti gambar di laptop. Okey, di laptop. Okey, cikgu-cikgu semua boleh sentuh dan klik pada skrin. Pilih butang gear tu dan pilih kualiti 720 sama dengan setting di telefon tadi. Okey, sama dengan di telefon 720. Okey, untuk selain itu, untuk sekiranya terdapat gangguan dengan live chat, rakan-rakan guru boleh klik atau sentuh pada skrin yang ada papar seperti di skrin tu, ada on atau off. Sekiranya guru-guru hendak komen, sentuh balik dan on balik live chat tersebut. Okey, boleh tak? Untuk mendapat paparan di YouTube yang lebih jelas lagi lah. Ini sedikit tentang teknikal. Okey, terima kasih Ustaz Meh. Ustaz Meh tunggu balik. Okey, terima kasih moderator. Okey, sini kita tengok macam mana untuk beri tugasan melalui butang assign. Tadi kita ada dua butang tadi, butang live dan butang assign. Assign tadi. Okey. Kalau cikgu klik butang assign untuk bagi tugasan secara praktis tugas assign, maka dia akan keluar paparan macam ni, nombor 1, nombor 2. Keluar paparan macam ni. Jadi cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak bagi nombor kod kepada murid ataupun cikgu nak copy link ataupun cikgu nak hantar tugasan kepada Google Classroom ataupun Canvas, Schoology, Twitter ataupun satu lagi Teams. Okey. Cuma saya nak ingatkan kalau cikgu hantar tugasan kepada Google Classroom, maka nombor kod ni, nombor kod untuk join kelas secara automatik dia akan terbatal. Sebab biasa pernah berlaku, cikgu bagi link dengan copy link dulu, kemudian cikgu assign pula tugasan ni melalui Google Classroom. Maka secara automatik link yang cikgu bagi sebelum tu secara automatik akan terbatal, tak boleh masuk dah. Okey. Okey, untuk saya galakkan untuk cikgu, kalau cikgu nak bagi tugasan, cikgu buat line, buat suku. Mana untuk copy link, line, klik line. Dan untuk untuk hantar ke Google Classroom, cikgu klik line. Nanti saya akan tunjukkan cara juga. Okey, ini paparan yang akan keluar kalau cikgu nak hantar tugasan ke kelas. Cuma kalau cikgu nak hantar tugasan melalui kelas, pertama cikgu perlu wujudkan dahulu kelas dalam quiz. Sama ada kelas tu cikgu import melalui Google Classroom ataupun Schoology, Canvas, atau juga cikgu nak create kelas baru dalam quiz itu sendiri. 3, cikgu import daripada platform lain. Yang 1 ni cikgu import buat soalan dalam quiz sendiri. Okey. Nombor 2 ni contoh paparan kelas yang wujud lah. Saya import daripada Google Classroom, maka akan keluar macam nombor 2 ni. Okey. Okey, cikgu klik assign homework untuk hantar tugasan. Okey, bila cikgu klik assign homework untuk tugasan, maka dia akan setiap kali cikgu perlu lengkapkan due date tugasan tu. Cikgu nak berapa lama. Macam yang saya bagi tahu tadi, kalau cikgu pengguna basic, quiz basic hanya 2 minggu saja. Kalau super, tiada limit due date. Okey, cikgu klik nombor 2 untuk hantar tugasan ke guru kelas, ke Google Classroom. Cikgu klik yang bulatan merah nombor 2 tu, klik select dan pilih kelas. Yang 3 baru cikgu klik assign. Okey, ini cara untuk melihat report bagi tugasan yang telah diberi. Okey, terdapat 3 bentuk report yang boleh dilihat.
Yang pertama, analisa penyertaan murid dalam menjawab soalan. Yang kedua, analisa soalan yang dijawab oleh murid. Yang tiga, analisa keseluruhan bagi tugasan yang telah diberi. Okey, ini contoh analisa bahagian report. Ini bahagian report. Okey, cikgu klik saja mana-mana kuis yang cikgu nak tengok report tu. Okey, analisa akan dipaparkan. Klik participant. Untuk participant, cikgu boleh tengok analisa dari segi penyertaan murid lah. Nombor satu tu, murid-murid yang jawab soalan. Mungkin ada nama, 2-3 nama yang sama. Macam saya galakkan murid saya untuk jawab 2-3 kali sampai betul 100%. Tujuan dia untuk murid tu bila jawab 2-3 kali, secara tidak langsung murid tu akan ingat apa poin-poin yang penting. Okey, dalam contoh ni mungkin ada 2-3 kali nama yang sama, itu tidak ada masalah lah. Okey, nombor 2 tu, bahagian nombor 2 hijau merah tu adalah paparan jumlah soalan yang dijawab dengan betul dan sebaliknya bagi setiap murid. Jadi cikgu boleh tengok, contohnya Abu Talha tu, dia ada berapa? Dia ada 14 yang betul warna hijau tu, dan ada 1 soalan yang marah. Cikgu klik bahagian question atas tu. Okey, nombor 1 boleh cikgu tengok berapa orang yang pilih untuk jawab bahagian A, B, C, D, E tu. Yang kedua, peratus murid yang jawab soalan pilih jawapan berkenaan. Yang ketiga, cikgu boleh tengok senarai nama murid yang menjawab soalan tu. Contohnya, ada bahagian merah hijau tu, cikgu klik saja dekat warna merah hijau tu, dia akan paparkan murid mana yang jawab, yang pilih jawapan berkenaan. Okey, ni untuk report keseluruhan. Cikgu boleh tengok. Yang pertama, senarai murid yang jawab soalan. Yang kedua, cikgu boleh pilih, boleh lihat murid mana yang, setiap murid itu jawapan mana yang dipilih oleh mereka. Contohnya ada warna merah yang saya bulatkan tu, dia jawab salah. Kita arahkan cursor kat warna merah tu, dia akan keluar. Murid ni dia jawab apa. Soalan yang betulnya apa. Dia akan keluar. Okey, itu mudah untuk tengok report cikgu. Dan yang last kali ni saya lupa, cikgu juga boleh download ataupun print report ni untuk masuk ke dalam file-file cikgu lah. Okey. Okey, dengan report ini cikgu boleh menggunakan report ini sebagai rujukan untuk isi TP murid dalam PBD. Okey. Mudah cikgu. Okey, tamat untuk sesi teori. Habis 80 slide tadi, habis kejap saja. Okey. Okey, ada kejap ada soalan moderator. Kita buka kepada penonton Google Meet. Ada soalan ke cikgu? Kalau ada soalan boleh tanya terus kepada Ustaz Meh. Tak ada. Okey, gini, dari soalan penonton ni, Ustaz, dia tanya boleh tak upload slide PowerPoint ke lesson note? Boleh. Dia ada bahagian import slide tadi. Bawah. Semua saya terlupa nak cerita. Nanti kita tunjuk dalam praktikal nanti. Okey. Okey, cikgu-cikgu dalam Google Meet ada nak tanya ke? Okey. Tak ada kot. Ada? Kita teruskan kepada ni seterusnya lah. Okey. Okey, sebelum kita pergi ke praktikal, saya nak buat latihan sikit kepada yang ada dalam slide ni. Okey, cikgu boleh jawab soalan. Soalan ni saya ambil daripada cikgu-cikgu yang sebelum ni, cikgu-cikgu yang bina sebelum ni lah. Okey.
Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Okey, jangan keluar anak lisan. Soalan pertama. Okey, cepat je aku jawab soalan ya. Kita sebenarnya ada dua soalan itu. Yang pertama ni soalan fra ni fra ujian. Nanti akhir kelas banking ni ada lagi soalan. Soalan tu soalan akan dimasukkan dalam link kehadiran. Mungkin cikgu kalau cikgu boleh jawab soalan ni, mungkin untuk soalan kuis masa akhir nanti cikgu, insyaAllah cikgu boleh jawab jugalah. Okey. Soalan yang ketiga lagi. Ni markah paparan. Cikgu-cikgu juga boleh guna kaedah yang sama lah sebagaimana yang saya guna sekarang. Kalau cikgu nak mengajar online, cikgu buat slide. Cikgu buat slide nota dan last akhir nanti cikgu masukkan soalan sekali. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Mudah soalan ni, cepat jawab. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita tamat soalan cikgu. Maka tamatlah sesi tutorial kita, belajar teori. Okey, kita teruskan kepada praktikal kita. Okey, sekejap. Ada soalan ke dari sahabat guru kita dalam Google Meet ni? Nak tanya sebelum ke praktikal? Ada, okey. Teruskan Ustaz. Ada. Okey, ni cikgu boleh tengok contoh laporan lah cikgu yang daripada kuis tadi. Tahniah kepada Azlina 8 soalan, dia jawab daripada 10 soalan 8 dia jawab betul. Tahniah cikgu Azlina, cikgu Bibi, cikgu Hazli Marjani, betul semua. Cuah Saimi, cikgu Cuah, semua jawab betul. Markah ni dia berbeza sikit, dia berdasarkan kepada kepantasan cikgu jawab soalan tu. Walaupun betul tu jumlah yang sama, tapi kalau cikgu tu jawab cepat, maka lain sikit markah dia. Dia dapat point lain sikit. Okey, untuk bina soalan, kita teruskan kepada sesi seterusnya, iaitu praktis membina soalan dan bahan serta hantar kepada murid. Okey, bagi cikgu yang ada laptop tu, cikgu boleh buka laptop masing-masing. Cikgu buka Google Chrome.
Okey, saya cadangkan cikgu guna new incognito window lah. Ataupun cikgu boleh login saja. Cari portal delima dulu. Manakah kita memperkenalkan aplikasi Quizzes dalam portal demo, maka kita masuk dalam melalui portal demo lah. Cikgu type saja portal.moi.edu.my, klik enter. Portal dah ada dulu, enter. Maka cikgu klik log masuk. Sini akan keluarkan email yang kita guna lah. Saya nak guna akaun delima. Kat sini tak ada akaun delima, maka saya klik use another account. Okay, saya masukkan akaun delima saya. Okey. Cikgu pilih guru nombor 2. Okey, kalau cikgu masuk bila Google Chrome tu menggunakan banyak email, memang akan keluar macam ni lah. Perlu pilih setiap kali cikgu nak masuk aplikasi, cikgu perlu pilih email. Okey, pilih aplikasi. Dekat atas ni pun ada bahagian aplikasi. Tapi kalau cikgu pilih dekat atas ni, dia akan tak nampak untuk aplikasi Quizzes tu. Cikgu pilih yang bawah ni, nombor 5 ni, aplikasi. Pilih nombor 6, Quizzes. Okey, maka paparan ni akan keluar. Cikgu boleh untuk macam cikgu dah berjaya lah untuk login Quizzes tu. Okey, seterusnya kita nak bina soalan. Cikgu boleh klik create, klik Quizzes. Yang ni kalau saya laju, cikgu boleh bagi tahu, nanti saya slowkan. Okey, cikgu masukkan saja tajuk yang cikgu nak ajar. Contohnya saya nak masuk tajuk matematik, tajuk perpuluhan lah, nombor bulat. Matematik, klik tajuk ya, matematik, klik snack. Ustaz Meh, slow-slow sikit Okey. Okey, saya ulang balik dulu dah. Saya ulang balik. Dah sekarang yang nak praktikal tu dah masuk dah belum? Dah berjaya masuk belum portal delima ni? Aku nak sangkut awal-awal lagi. Tertinggal. Internet slow musim baru. Allah. Itulah dugaan untuk yang ajar online, DVR tu. Okey. Cikgu klik create, klik quiz, masukkan tajuk yang cikgu nak ajar tu. Contohnya saya nak ajar tajuk nombor bulat. Cikgu type saja nombor bulat, pilih subjek, saya pilih matematik, klik next. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Maka cikgu pilihlah sama ada nak tambah soalan tu melalui teleport question bagaimana saya tahulah cikgu tambah soalan tu menggunakan soalan-soalan yang telah dibina oleh orang lain. Okey. Saya undur dulu. Pertama saya buat salin kopi dulu, yang mudah sekali dulu. Lepas ni saya ajar. Maaf ya. Okey, yang pertama saya nak ajar kopi dan edit soalan yang sudah ada. Okey, cikgu klik dekat search ni ataupun search bawah ni. Cikgu boleh klik. Okey. Atas dekat search atas ni ataupun dekat kolom search bawah ni, cikgu boleh klik mana-mana. Cikgu klik saja nombor bulat. Contoh cikgu nak ajar, nak ambil latihan soalan berkaitan tentang nombor bulat. Cikgu type saja, klik enter. Maka dia akan paparkan semua soalan yang berkait dengan nombor bulat lah.
Maka cikgu boleh pilih soalan mana yang cikgu nak. Cikgu boleh alihkan cursor dekat jenis kuis tu, maka dia akan paparkan soalan dekat sebelah kanan tu. Cikgu scroll, cikgu tengok sama berkenan atau tidak. Kita tengok yang rasa cantik, cikgu boleh ambil. Tengok yang nombor 2. Okey, nombor 2 tengok paparan dia, ada gambar, ada soalan, ada video. Cikgu rasa berkenan, cikgu boleh klik saja. Okey, contohnya saya kenal dengan soalan atas ni, maka saya double klik saja. Double klik. Okey. Katakanlah cikgu rasa soalan dah betul dah, soalan dah comel dah, maka saya cadangkan kepada cikgu untuk terus assign homework saja. Cikgu tak perlu copy dan edit. Itu pandangan saya lah. Sebab soalan ni orang lain yang buat, jadi kita bagi kredit kepada dia lah. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak edit soalan ni, cikgu nak buat salinan soalan ni, cikgu nak jadikan soalan ni sebagai hak milik cikgu, maka cikgu klik sahaja copy and edit. Okey. Bila cikgu klik copy and edit, dia akan keluar macam ni. Sama ada cikgu nak tambah lagi soalan, cikgu boleh klik new question. Okey. Okey Ustaz. Ya. Lama nak follow ni. Tempo ni sikit. Tak ada nak catch up ya. Tak ada catch up lagi. Okay. Rasa mudah dah ni. Okey, nak start dari mana awal? Dari awal lagi ke? Okey, mula juga dah. Yalah sekali. Okey. Saya start dengan nak cari kuis tadi. Nak cari soalan yang kita nak tu. Kita klik saja tajuk yang kita nak tu dekat dalam petak browse ni. Sama ada atas atau bawah boleh berlaku. Boleh berlaku kan? Kita tak payah. Nombor bulat contoh. Nombor bulat. Cikgu klik enter. Pastikan tepi ni quizzes library cikgu. Kalau cikgu klik my library, cikgu klik report tak jumpa. Sebab kalau cikgu klik my library, maknanya soalan yang tajuk yang cikgu type ni, dia akan cari hanya dekat my library. Soalan yang kita tulis saja. Ni report. Ni cikgu, kalau cikgu nak tengok report, kait tentang nombor bulat, cikgu boleh klik kat report. Okey. Sekarang kita nak cari soalan berkait dengan nombor bulat. Cikgu pastikan tepi ni quizzes library. Okey. Tekan enter. Okey, dia akan keluarkan jenis-jenis soalan yang cikgu-cikgu dulu pernah buat. Okey, ni banyak soalan nombor bulat. Cikgu nak hantar saja kepada murid. Mudah saja. Cikgu tengok dulu. Cikgu boleh tengok soalan tu. Cikgu alihkan cursor dekat result kan, dekat result tepi ni. Sini dia tulis 20,649 result found. Maknanya banyak soalan yang telah dibina yang cikgu boleh copy. Okey. Contohnya cikgu nak tengok soalan yang pertama ni. Cikgu alihkan cursor dekat atas ni, dia akan paparkan kandungan soalan tepi ni. Maka cikgu boleh cursor, boleh scroll down. Tengok, cikgu baca dulu, tengok berkenan atau tidak. Kalau tak berkenan, cikgu cari yang lain lagi. Alihkan cursor tepi ni, dekat result ni, dia akan keluar sebelah kanan. Cikgu cursor, cari yang mana, cikgu minat atau tidak, tengok satu-satu. Okey, katakanlah cikgu minat yang atas ni. Cikgu double klik, sekali klik lah. Cikgu sekali klik, maka keluar paparan macam ni. Okey, sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, kalau cikgu rasa soalan-soalan tidak perlu diedit, maka saya cadangkan cikgu terus saja assign homework ataupun start live quiz. Cikgu tak perlu copy edit. Sebagai kredit kepada cikgu ni, cikgu yang punya asal kepada latihan ni, cikgu Siti DZ ni. Okey, tapi kalau cikgu rasa cikgu nak copy, nak jadikan soalan ni sebagai hak milik cikgu dan cikgu nak edit juga, cikgu klik sahaja copy and edit. Okey, bila cikgu klik copy and edit, cikgu boleh pilih sama nak tambah lagi soalan. Sini ada berapa soalan sini? Ada dalam 15 soalan. Cikgu nak kata cikgu nak buat 20 soalan. Maka cikgu boleh klik new question. Cikgu nak tambah soalan cikgu sendiri. Boleh. Ataupun cikgu nak tambah lagi, nak ambil yang pada orang lain. Cikgu boleh pilih, boleh klik dekat butang search ni, teleport
question. Cikgu klik saja, maka secara automatik dia akan keluarkan soalan-soalan daripada quiz lain yang berkait dengan nombor bulat. Automatik cikgu. Kalau cikgu nak type menu, tak ada masalah. Dia akan keluar automatik. Maka cikgu boleh baca soalan ni. Okay, katakanlah cikgu pergi ke sini, keluar soalan, cikgu nak minat soalan ni. Cikgu klik add ni, secara automatik dia akan tambah kat bawah. Jadi sekarang jumlah soalan cikgu adalah 16 soalan. Okey. Katakanlah cikgu tengok soalan ni, cikgu perhati soalan ni, cikgu rasa soalan ni nak ubah sikitlah. Ayat dia tak betul ke, ataupun cikgu nak ubah kataan ke, cikgu boleh klik edit saja. Edit cikgu boleh ubahlah berapa. Nilai nak buat ayat lain ke, nak ubah kataan ke, cikgu boleh ubah. Siap ubah, cikgu klik save. Okey, itu kalau cikgu nak edit. Katakanlah cikgu tak nak pakai soalan ni, cikgu nak delete, cikgu boleh klik edit ni. Okay, delete soalan ni. Maka dah tak ada dah soalan tadi. Sekarang jumlah soalan cikgu adalah 15 balik. 15 balik. Okey. Boleh faham sangat tu cikgu? Okey. Kalau dah siap, cikgu klik sahaja publish. Ini mudah saja. Klik publish, bila keluar paparan macam ni, maka bolehlah cikgu hantar kepada murid. Untuk hantar saya bagi tahu kejap lagi. Okey, itu salah satu cara untuk cikgu ambil soalan yang telah sedia ada. Sekarang kita nak buat yang kedua, soalan nak create baru, soalan baru. Maka untuk create soalan baru, cikgu boleh tekan butang create tepi sebelah kiri ni, cikgu klik quiz. Maka cikgu tambahlah, tulislah nama tajuk yang cikgu nak. Contohnya cikgu nak tulis tajuk dia suku kata terbuka, ataupun lagi kata kerja, contohnya kata kerja bahasa Melayu, bahasa dalam mana ni, work language contohnya. Okey, dia akan keluar macam ni. Sama ada cikgu nak tambah soalan ni menggunakan soalan yang sedia ada, ataupun cikgu nak buat sendiri. Katakanlah cikgu nak buat sendirilah. Cikgu type saja soalan tu. Okey, sini cikgu boleh bina soalan tu. Ada 5 pilihan. Sama ada cikgu nak buat soalan secara multiple choice, check box, fill in the blank, full and open-ended. Yang ni slide ni bukan untuk soalan lah, ini untuk penerangan nota saja. Katakanlah cikgu nak guna multiple choice, cikgu klik saja multiple choice, cikgu buat soalan. Contoh, di antara berikut yang manakah bukan kata kerja. Cikgu tulislah jawapan dia. Ayam. 2, lari. Yang ketiga, tidur. Contoh. Yang ketiga, 4, makan. Okey. Jawapan pilihan sekat 5 sahaja. Kalau cikgu nak tambah, tak boleh tambah lagi. Sekat 5 sahaja. Kalau tak nak tambah, sekat 4 lah. Ataupun cikgu nak buat 2 sahaja, 3 sahaja, tak masalah. Okey, cikgu perlu klik mana jawapan yang betul. Contohnya sini, antara berikut yang manakah bukan kata kerja, jawapannya ialah ayam. Siap ni, maka cikgu boleh tekan save. Kalau cikgu nak tambah perkataan, nak tambah gambar, cikgu boleh klik gambar ni. Okey. Contohnya cikgu nak tambah gambar ayam lah. Tambah ayam. Okey. Nak tambah untuk tambah gambar ayam tadi, cikgu boleh klik butang tambah ni. Yang ni kalau gambar ayam tu dah sedia ada dalam komputer cikgu. Katakanlah cikgu nak ambil dalam internet dan cikgu tak nak download gambar tu, cikgu nak ambil link saja. Maka cikgu type saja ayam contohnya. Ayam, contohnya ni ayam. Okey. Cikgu klik saja sampai ayam ni gambar ayam pergi ke laman web dia. Okey, ni ayam dia pada laman web ni, maka saya klik kanan sebelah kanan, cikgu ambil copy image address. Ada tak? Copy image address.
Okey, cikgu klik balik pada quiz tadi, cikgu paste saja. Maka dia akan keluar gambar ayam. Okey. Cikgu save saja. Itu contoh cikgu. Okey, dah siap soalan pertama. Untuk tambah soalan yang kedua, cikgu boleh klik pilih. Kita try satu-satu. Sekarang kita try pula chessbox. Cikgu klik chessbox. Chessbox. Cikgu pilih soalan. Pilih, contoh pilih tiga rukun negara. Contohnya lah. Pertama kita buat percayaan kepada Tuhan. Yang kedua kepercayaan kepada malaikat. Yang ketiga kedaulatan undang-undang. Yang keempat kesopanan dan kesusilaan. Ini contoh. Maka kita perlu pilih tiga jawapan, mana jawapan yang betul. Okey. Okay, siap. Cikgu nak tambah gambar dekat soalan. Cikgu boleh klik image. Okey. Cikgu tarik pula rukun negara contohnya. Ni rukun negara. Contoh. Cikgu klik saja. Mana-mana cikgu gambar cikgu nak, cikgu klik gambar ni sampai dia pergi kat laman web dia. Kalau cikgu nak copy kat sini, saya buat banyak kali dia tak jadi. Cikgu klik saja laman web gambar ni sampai dia pergi kat laman web dia. Kemudian cikgu klik kanan copy image address. Okey, kemudian cikgu paste dekat link bawah ni. Okey, dia akan keluar, cikgu klik done. Okey, save. Okey, siap soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Kita try satu-satu cikgu. Okey, soalan yang ketiga, fill in the blank. Cikgu tulis rukun negara ada titik-titik ada berapa? Jawapan cikgu contoh cikgu boleh buat 5 ataupun 5 juga, tapi utama huruf besar. Sebab murid-murid ni dia mungkin dia terkait jawapan tu bermacam-macam, maka cikgu tambah saja 5. Okey, 5. Ini possible yang mungkin murid-murid tulislah jawapan nanti. Okay. Klik save. Okey, ini contoh soalan cikgu. Katakanlah dah siap, maka bila dah siap, cikgu nak tambah gambar. Tambah gambar soalan. Cikgu boleh carilah. Cikgu cari, contoh tadi tajuk matematik. Cari matematik. Untuk cikgu double klik je. Klik sampai pergi ke laman web dia. Cikgu klik atas email dia, copy address. Copy image address. Kemudian paste soalan tu. Okey. Dan select language yang kita nak guna. Ada bahasa Melayu, ada tak bahasa Melayu ni. Okey, ada grade, select grade tahun berapa? Tahun 1 je kan. Ini contoh je kan. Okey, public visible, private visible to you. Okey. Ni kalau cikgu pengguna account basic, cikgu tak boleh nak setting. Cikgu maknanya cikgu perlu klik public saja. Kalau pengguna bagi super, user super, cikgu boleh klik dekat private ni. Private. Sekarang ni pengguna, sebab kita pengguna biasa, maka tak boleh nak private lah. Maknanya orang lain pun boleh tengok soalan ni. Okey. Siap soalan, please save. Okey, maka soalan ni telah siap, cikgu klik publish. Okey. Okey.
Ni akan keluar paparan macam ni, maka cikgu boleh dah hantar kepada murid. Okey, untuk hantar, untuk step selanjutnya untuk hantar tugasan kepada murid, cikgu boleh buat sama ada sama live ataupun assign homework. Ini contoh cikgu nak buat live, cikgu klik klasik. Team ni maknanya murid markah dikira berdasarkan kumpulan. Kalau klasik ni markah masing-masing. Kalau test ni untuk kalau cikgu nak buat ujian contohnya, cikgu boleh klik test secara online. Okay, kita klik klasik, kita boleh klik continue. Okay, keluar paparan macam ni, maka cikgu perlu share lah. Sama ada cikgu nak share link tu macam saya buat tadi, paste dekat WhatsApp cikgu. Contohnya cikgu bukalah grup WhatsApp cikgu dan cikgu paste saja dalam grup kelas, email. Ataupun cikgu bagi saja nombor kod ni kepada murid-murid cikgu. Okey. Sekarang saya tak boleh start, nak tekan butang start sebab tak ada penyertaan. Jadi tak boleh nak klik. Okey. Kalau cikgu nak hantar tugasan melalui assign homework, cikgu klik saja assign homework. Maka cikgu perlu klik ni, pilih. Ni kalau pengguna biasa hanya 2 minggu sahaja. Cikgu pilih yang maksimum lah. Tarikh pukul 12. 0 AM. No deadline cikgu tak boleh klik sebab cikgu pengguna biasa. Kalau cikgu nak hantar ke kelas, cikgu klik select kelas. Sekarang ni sebab tak ada kelas lagi, maka cikgu kena create kelas dulu. Okay. Kita klik assign, akan keluar paparan macam ni. Okay. Bila keluar paparan macam ni, cikgu boleh bagi nombor kod ni kepada murid. Ataupun cara yang paling mudah yang biasa cikgu guna, yang biasa saya guna juga, saya share je klik share link dan bagi kepada murid. Kalau cikgu share link ni paling mudah sekali, murid-murid hanya sekali klik saja dah terus kepada soalan yang kita nak bagi tu. Kalau yang ni payah sikit ni. Kalau yang ni nombor kod, mana murid tu perlu pergi ke web dulu, kemudian masuk nombor kod, jadi banyak step. Kalau classroom ni, Canvas ni lagi payah. Jadi saya cadang kepada cikgu, klik share link saja dan paste dekat mana-mana WhatsApp group ke, Telegram ke, yang mana mudah bagi cikgu. Okey, itu setiap cikgu untuk hantar tugasan. Okey, katakanlah ni contoh kalau cikgu nak hantar tugasan secara Google Classroom. Okey, ni saya guna akaun saya. Okay, katakanlah cikgu nak hantar tugasan kepada murid melalui Google Classroom, contoh. Okey, saya nak hantar, saya klik ni, saya klik assign homework. Saya pilih tarikhnya. Ini akaun untuk super lah. Akaun super, dia tak ada hard limit tarikh. Jadi guna jawab setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, boleh jawab. Tak ada hard limit. Okey. Okey, contohnya saya nak buat 30 Jun. Tarikh sekian. Ataupun nak klik saja, no deadline, tak ada masalah. Nak pilih kelas, cikgu nak hantar ke kelas, saya pilih kelas, select kelas. Cikgu boleh pilih kelas mana yang cikgu nak hantar. Macam saya ni, saya dah ada kelas. Saya nak hantar kepada kelas, contohnya 6E. Okey. Pilih tajuk dia. Pilih saja apa, tak ingat tadi saja apa tadi. Okey, soalan latihan, contohnya lah. Klik next. Okey. Kemudian klik assign balik, maka dia dah hantar soalan ni kepada tahun 6 Elite. Okey, siap hantar. Okey, habis bahagian hantar tugasan. Sebenarnya kita nak tengok pada report pula. Kita boleh tengok, kita boleh pantau setakat mana progres murid-murid kita yang jawab tugasan. Okey, cikgu klik report. Maka kat sini akan dipaparkan senarai tugasan yang kita telah bagi kepada murid lah. Tengok. 3. Ini cikgu boleh paparkan. Okey. Katakanlah cikgu nak tengok quiz. Okey, saya tengok contoh ni. Okay, saya double klik saja, akan keluar paparan murid yang telah jawab soalan. Okey, ini contoh soalan latihan sifat ikon Nabi Muhammad SAW tahun 5.
Soalan ni saya bagi tahu masa bulan 5 baru ni. Okey, ada berapa murid yang jawab ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 10 penyertaan, tapi ada murid yang 2 kali jawab soalan. Contohnya Nur Najwa ni. Nur Najwa ada 2 kali jawab soalan. Okey, yang Najwa yang pertama, dia tak sempat jawab. Mungkin ada masalah teknikal, dia masuk balik, dia dapat jawab 100%. Maka 10,400 skor. Kalau saya nak hantar laporan ni, saya boleh klik email dan hantar laporan kepada ibu bapa dia. Okey. Ni untuk tengok laporan segi penyertaan murid. Kita tengok soalan, nak tengok analisa dari segi question, dari segi soalan pula. Kita tengok soalan pertama. Jadi mungkin cikgu boleh bincang dengan murid. Lepas cikgu buat live ke apa, cikgu nak bincang murid. Tengok soalan satu, siapa dia yang salah ni. Okey, tengok. Soalan satu ni yang jawab A-nya 2 orang. 20% daripada murid yang jawab soalan tu 20% yang jawab A. Kita boleh tengok, kita klik kat warna merah siapa yang jawab yang pilih jawab A ni. Dia akan keluar nama. Muhammad Habib, lagi Ahmad Wasim. Kita boleh tengok nama dia. Jawab betul, yang tak jawab ni siapa dia ni. Okey. Ya. Ada soalan ni nak tanya. Bagaimana ingin menyediakan soalan yang sama seperti yang guru lain gunakan tanpa mengubah soalan untuk diberi kepada murid? Yang tu saya dah tunjuk tadi. Saya tunjuk sekali lagi kan. Ada tunjuk. Saya tunjuk sekali. Okey. Ini contohnya cikgu pergi dekat Explore ni. Cikgu pergi kat Explore. Masa setengah jam sempat ni. Cikgu tarik saja soalan cikgu nak. Contoh tadi saya tarik nombor bulat. Okey. Cikgu nak cari soalan. Bila cikgu tarik nombor soalan, dia akan keluar result dia macam ni. Ada berapa ni? Ada 20,649 result. Ada 20,000 lebih soalan yang berkaitan dengan nombor bulat. Cikgu pilih mana-mana saja. Contohnya saya pilih yang atas ni. Yang atas ni. Okey. Katakan macam soalan tadi kata dia tak nak ubah apa-apa. Maka cikgu boleh klik lah assign homework. Assign homework. Pilih tarikh nak hantar, tarikh due date dia berapa dan klik assign. Klik assign. Saya cadangkan cikgu share link sahaja. Cikgu share link kepada grup WhatsApp. Ataupun kalau cikgu, anak murid cikgu dah biasa dengan Google Classroom, cikgu hantar sahaja ke Google Classroom. Okey. Boleh pilih kelas mana cikgu nak hantar tanpa edit soalan yang cikgu dulu pernah buat. Saya cadangkan macam itulah supaya kredit pada tuan milik, hak milik tu. Melainkan kalau cikgu kata ada soalan tu silap ke, cikgu nak ubah apa-apa ke, baru cikgu copy and edit. Tapi ada juga sebelum ni saya dengar lah presenter yang master planner kuis ni dia kata kalau cikgu tak copy and edit, cikgu tak boleh tengok laporan. Tapi saya setakat ni kalau saya tengok laporan yang saya dah buat ni, contoh ni lah. Okey, contoh. Saya tengok contoh mana ni. Okey, contoh ni ulum tahun 5 sirah pembentukan negara Madinah. Yang ni saya tak ubah apa-apa. Saya terus hantar saja. Saya tengok laporan dia. Okey, semula. Okey. Pembentukan. Sekejap ya. Okey, rasa tengok macam mana tengok soalan ni. Sebab saya pernah tengok lah sebelum ni kalau ada presenter kata kalau cikgu tak edit soalan tu, cikgu tak boleh tengok laporan dia. Tapi kalau saya jumpa, saya pernah buat ni,
kita boleh tengok report dia yang kita pernah hantar kepada murid, asalkan tugasan tu kita yang assign. Okey Ustaz, ada lagi soalan ni. Bolehkah kita upload soalan dari file kita ke Quizizz? Okey, tu saya lupa. Okey, boleh, tapi cikgu kena guna template yang telah disediakan. Okey, contohlah saya buat soalan balik. Saya create soalan, contohnya. Ataupun saya guna yang adalah cepat sikit. Okey, contohnya saya guna yang ni, listen. Okey, saya guna lokasi tumbuhan. Okey, saya dibalik. Okay, katakanlah cikgu nak upload soalan yang cikgu dah bina. Okey, syaratnya soalan yang cikgu dah bina tu salah. Sorry. Soalan yang cikgu dah bina tu cikgu isi dulu dalam template yang cikgu download dalam internet. Okey, mana contoh nak buat. Okey, testing soalan lah. Quiz. Okey, cikgu edit dulu. Atau cikgu create yang baru. Okey, ni katakanlah soalan yang kita tengah bina. Kemudian ada beberapa soalan lagi cikgu nak upload daripada file dalam komputer. Cikgu klik saja dekat import ni, import from spreadsheet ni. Import from spreadsheet, cikgu klik dekat komputer, dekat gambar desktop ni. Cikgu cari saja template yang cikgu dah telah buat tadi. Macam saya dah ada sekarang ni. Contoh ni, cikgu open. Okey, akan keluar paparan ni. Cikgu save saja. Okey, dah keluar ni. Contoh saya import daripada spreadsheet tadi. Asalnya ni satu soalan saja ni. Ini soalan yang saya baru, soalan saya baru buat. Ada 5 soalan contoh. Okey, boleh setakat tu? Okey, boleh. Okey. Teruskan you. Okey, seterusnya untuk hantar kepada report dah tadi kan? Report dah. Okey, report nak hantar tugasan ke Google Classroom. Cikgu juga boleh report ni cikgu boleh tengok dalam Google Classroom lah. Contohnya cikgu saya sekejap. Saya buka Google Classroom saya. Saya tengok. Bahan kerja yang cikgu dah hantar kepada Google Classroom, bila murid buat dalam Google Classroom ni, automatik dia akan masukkan laporan tu dalam Google Classroom, dalam grid Google Classroom. Okay, contohnya 5E ni. 5E ni saya klik dekat marks ni. Okey, ni contoh Ahmad Bayhaqi ni dia pernah jawab soalan dia. Maka 85%. Dia automatik, dia import automatik secara ke dalam Google Classroom. Dia jawab dekat dia buka Classroom, dia jawab dalam link quiz dalam Google Classroom tu, automatik maka dia akan masuk sini. Jadi kalau ada 10, 20, 30 bahan yang dia telah jawab, dia akan keluar sini lah. Kalau tadi yang jawab ni. Maka dengan ni cikgu boleh tengok, boleh nilai maka dan boleh buat ranking murid lah. Itu contohnya. Okey. Sekarang ni ada soalan tak? Report dah saya dah sentuh tadi. Okey, ada soalan dari penonton kita Ustaz. Dari Cikgu Zulharina binti Uthman. Dia tanya, kita boleh copy atau diedit, perlu tak dapat permission dari owner? Setakat ni tak perlu sebab kita dah, bila cikgu masuk kuis, cikgu kena faham bahawa sebenarnya semua benda kena kongsi. Kalau cikgu nak kongsi, cikgu boleh guna super, ni lah super basic, super, kuis super tu. Boleh faham juga.
Okey, soalan lagi dari penonton. Abdul Jalil Muhammad ni bertanyakan, jika kita bina soalan, yang mana lebih baik, set sebagai private ataupun public? Bagi saya sama saja. Boleh dua-dua. Cikgu nak set private pun boleh ataupun cikgu nak public pun boleh. Tapi bagi saya cadangkan kita share lah. Kita buat public saja. Kadang-kadang kita pun ambil yang orang lain juga. Kita banyak ambil yang lain. Kadang-kadang orang lain pun dia nak tumpai kita juga. Jadi kita konsep Islam tu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kongsi-kongsi lah. Okey. Okey. Kongsi saja. Okey, penonton kita juga ada ni dari Muhammad Hasri juga, dia kata, menarik Ustaz hari ni. Ni, tapi tak terkejar tuan. Laju je. Nanti explore sendiri. Kita masuk ulangan lah. Okey, boleh teruskan Ustaz. Kena try and error. Okey, saya dah jelaskan semua perkara sini. Explore untuk bagi tugas mudah. Import pun dah. Untuk classes cikgu, cikgu boleh klik dekat import kelas. Google Class, guna kelas dalam Google Classroom, cikgu boleh import saja. Okay, tekan butang import saja, klik ni. Dia cikgu save saja, dia akan automatik keluar kat sini. Itu satu. Ataupun katakanlah cikgu tak pernah buat Google kelas dalam Google Classroom, cikgu nak buat kelas dalam quiz ni, boleh cikgu klik create kelas saja. Tapi yang ni cerewet sikit sebab dia perlukan email. Cikgu dia perlukan email murid tu. Okey. Okay, maaf Ustaz, ada cikgu kita dari Google Meet ada nak tanya soalan ke? Cikgu Muhammad Noor ada nak tanya soalan ke? Atau Cikgu Ahmad Basri, silakan. Boleh tanya. Untuk soalan daripada Google Quizzes ni, boleh tak kita import semula ke bentuk PDF untuk disimpan? Boleh ke? Maaf saya terlupa. Sebaik dia Ustaz Basri tanya. Ustaz Basri sebenarnya dah expert semua internet semua ni. Tapi tak apa, saya tunjuk cara cikgu. Kanlah kata cikgu nak ada murid-murid cikgu yang tidak dapat tak ada kemudahan gadget, cikgu boleh print out soalan tu dan letak dekat penjagaan cikgu. Nanti murid-murid datang ambil. Ini contoh cikgu. Saya cari soalan. Okey, cikgu buka soalan, dia akan paparkan skrip kat atas ni. Copy and edit, print dan delete. Cikgu klik dekat print ni. Maka dia akan keluar macam ni. Cikgu boleh print dan bagi kepada murid. Itu je. Ini ada kalau cikgu tak klik answer ASCII ni, dia akan keluar jawapan lah. Cikgu tak payah bagi jawapan lah kepada murid. Ini shuffle soalan. Kalau cikgu nak shuffle soalan, shuffle answer. Okay, tak perlulah sebab kita nak buat satu soalan, kita nak print dan nanti saja. Okay. Okay, print. Print ni dalam bentuk PDF lah. Ataupun kalau cikgu nak print ataupun dalam bentuk PDF, cikgu save sebagai PDF. Save. Simpan dekat mana-mana. Save. Okay. Kemudian cikgu boleh hantarlah dekat Google grup cikgu, guru kelas cikgu. Okay, boleh faham cikgu Ustaz Basri? Okay, terima kasih. Okay. Ada lagi? Okey, ni kira kita masuk ruangan soal jawab jugalah. Okey, ada rakan-rakan Google Meet nak bertanya terus. Dipersilakan cikgu. Okey, tak ada? Ada. Tak ada. Okey. Ustaz, ada lagi? Satu lagi nak tanya. Ada lagi. Kita buat sikit daripada Semula. Tak jelah. Putus-putus. Boleh kita keluarkan CJ untuk yang buat quizzes ni? Tak boleh Ustaz.
Ia tak sama dengan Google Form. Kalau Google Form tu kita boleh link ke CPM ke certificate ke boleh. Tapi kalau macam quizzes ni dia sekadar hantar email link untuk ibu bapa buka tengok report dia. Ini contoh saya buka report itu. Sekejap. Saya buka contoh. Aduh. Salah, sorry. Ini banyak sangat. Okey Ustaz, ramai penonton kita sedang bertanya ni macam mana link kehadiran tu. Okey, link kehadiran kita akan dipaparkan sekejap lagi. Nanti penonton semua boleh scan lah untuk kehadiran nanti ya. Okey ni kalau cikgu kata laporan kepada murid, ibu bapa murid dia akan keluar macam ni lah. Akan keluar macam ni, ibu bapa boleh klik view full report. Jadi ibu bapa boleh pantau, tengok kat mana anak ni jawab betul, jawab salah, berapa markah dapat. Okey, dia boleh tengok satu persatu. Okey, ini contoh. Dia tak ada sijil, dia sekadar hantar report macam tu saja. Itu pun kalau cikgu nak hantar, cikgu perlu masukkan email ibu bapa tu. Masuk dekat report tu. Okey, ada soalan lagi? Ada. Dari Cikgu Muhammad Bahari bin Yusof ni, dia tanya file dari Word boleh ke terus upload ke Quizzes? Tak boleh. Setakat ni kena melalui template yang dia sediakan sahaja. Okey. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Satu lagi, kalau quiz tadi kita boleh print out kepada murid kita. Tapi untuk lesson, untuk nota yang kita sediakan dalam quiz ni, setakat ni dia tak boleh nak print lagi. Setakat ni lah. Mungkin lepas ni dia akan buat pembaruan, dia boleh quiz print out juga lesson tu. Setakat ni hanya soalan saja yang cikgu boleh print out ataupun buat dan simpan dalam bentuk PDF dan hantar kepada murid. Okey. Saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsi dengan cikgu. Okay, kalau ada soalan lagi, cikgu boleh tanyalah. Okay, kita buka lagi soalan. Kalau ada pertanyaan daripada rakan-rakan guru, kita pun dah hampir 1 jam 45 minit dah bersiaran ni. Okey, untuk kehadiran, link akan diberikan di ruangan chat dan penonton semua boleh scan kehadiran tersebut. Okey, link kehadiran. Penonton boleh scan. Link kehadiran tersebut dan penonton mesti mengisi Google Form untuk menjawab beberapa soalan. Okey. Kehadiran cikgu juga akan dikreditkan ke dalam SPL KPM. Okey, sekejap lagi kita akan tayangkan juga slide ini. Okey, kira dah hampir ke masa penamatnya. Kira saya bagi pihak urus dia
ingin mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada Ustaz Meh, kira penutup lah ni ya. Boleh betul. Betul lah. Sambil-sambil kita paparkan kehadiran lah. Sambil penutup tu penonton dan rakan-rakan guru semua bolehlah mengisi Google Form yang disediakan tu. Okey, sebagai penutupnya, alhamdulillah lah atas segala perkongsian yang cukup menarik pada pagi ni selama hampir 2 jam juga walaupun tempo tu asyik laju je. Okey, kami di pihak Urustia juga ingin memohon maaf lah disebabkan ada masalah teknikal sikit di awal-awal tadi. Okey, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini memberi satu motivasi lah kepada kita semua dan manfaat kita semua yang mendengar dan boleh memberi kebaikan kepada orang yang mendengar seterusnya. Semoga ilmu yang bermanfaat ini serta kemahiran ini dapat melengkapkan guru-guru, memantapkan lagi perjalanan PDPC dan ketika melaksanakan PDPR di waktu PKP inilah. Memang tidak dinafikan lagi lah portal Delima sangat memudahkan dan membantu warga pendidik dalam memantapkan lagi keberkesanan. Kan? Okey. Syabas dan tahniah kepada semua yang menjayakan program ini secara langsung dan secara tidak langsung dan rakan-rakan guru di seluruh Malaysia yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya mendoakan agar kita semua diberi kesihatan yang baik untuk kita meneruskan agenda pendidikan negara. Jadi saya bagi pihak SSTP, JPN Kelantan dan USTP PPD Tumpat mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang setia dan yang sudi menonton pada hari ini. InsyaAllah esok ada lagi slot seterusnya untuk slot ketiga. Okey, terima kasih kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Dengan itu saya sudahi dengan taufik wa hidayah. Assalamualaikum. Okey, sambil-sambil tu link kehadiran mohon rakan-rakan penonton dan rakan-rakan guru semua boleh masuk ke link kehadiran. Bagi yang baru menonton ni, untuk siaran ulangan, rakan-rakan boleh masuk ke saluran YouTube saluran YouTube SSTP JPN Kelantan Channel. Okey, jangan lupa siri seterusnya. Okey, siri seterusnya di pautan yang sama juga iaitu di saluran YouTube SSTP JPN Kelantan dengan tetamu yang hebat lagi dan perkongsian ilmu yang berbeza. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih kembali cikgu. Mak, mantap. Rasakan syahid.
Baik Puan Nik. Terima kasih Ustazah. Esok ada lagi tu. InsyaAllah. Kejap untuk bengkel webinar.